selaku moderator anda dalam perbincangan kita iaitu Sugar Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Ijlah binti Husaini sebagai kaunselor Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia akan mengupas tentang maksud-maksud Sugar Baby atau Sugar Daddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saratul Aisyah binti Syafiruddin selaku rakan bilik individu yang terlibat iaitu Sugar Baby akan mengupaskan tentang pengalaman saya sepanjang menjadi rakan sebilik Sugar Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fatihah binti Ahmad Rizal selaku pengarah Pusat Pemulihan Akhlak Wanita akan membahaskan tentang faktor-faktor utama yang menyebabkan para remaja atau wanita pada hari ini terjerumus ke dalam masalah sosial iaitu Sugar Baby. Ia bertikam gigi dan lidah. Ia bertegam nadi dan urat. Ilmu ditegak, beriling uang. Erat hukum, bersendi syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bincangkan tajuk forum kita pada hari ini iaitu Sugar Baby. Malaysia telah mencatatkan kira 40 kes Sugar Baby. Saya yakin isu ini telah diketahui ramai. Walau bagaimanapun, mari kita dengarkan daripada orang yang lebih arif iaitu Prof. Dr. Nazimah Izzah. Silakan doktor untuk mengupaskan apa itu maksud Sugar Baby dan juga ulasan tentang Terima kasih saudari pengurusi majlis kita, Cik Ainul Mardiah. Macam kita tahu, kita pada hari ini terlalu banyak kita dengar tentang isu-isu Sugar Baby ataupun Sugar Daddy ini di kalangan masyarakat kita. So, apakah maksud Sugar Baby itu sebenarnya? Sugar Baby itu adalah wanita yang berumur 18 tahun hingga 30 tahun yang memerlukan bantuan untuk diri mereka dari segi kewangan kebanyakannya atau untuk memenuhi hasrat-hasrat mereka sebagai wanita seperti menghiaskan diri dan sebagainya. Manakala Sugar Daddy pula adalah lelaki-lelaki yang kebanyakannya telah berumur seperti 35 tahun ke atas yang mempunyai sumber kewangan ataupun kita boleh kata financial mereka sangat kuat sampai sanggup mereka itu memberi bantuan ataupun membantu si Sugar Baby tersebut dari segi kewangan wanita tersebut. Jadi pada pendapat saya, perkara ini sangatlah perlu ditangani dengan segera kerana ini akan mencemarkan wanita-wanita Islam di negara kita dan juga akan merosakkan masa depan mereka. Pada pendapat saya, isu ini perlu ditangani dengan segera kerana masalah ini hanya akan merosakkan wanita-wanita Malaysia which is negara kita, negara Islam, dan ianya akan mencemarkan negara kita kerana sekarang ini terlalu banyak kes-kes isu Sugar Baby di negara kita. Saya berkata begini kerana terdapat segelintir masyarakat di negara kita memandang remeh tentang perkara ini. Mungkin negara ini baru dengar berita Sugar Baby ini, walhal perkara ini telah lama bertapak di negara kita, tetapi ramai yang tidak tahu. So, dengan tindakan kerajaan kita telah buat, kita mampu membanteras masalah isu Sugar Baby ini kerana seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina kerana perbuatan itu sangat keji dan jalannya itu akan membawa masalah bagi hidup. Dengan firman Allah itu, kita sudah tahu bahawa kita perlu menjauhi diri kita daripada zina dengan tidak mendekatkan diri kita dengan isu Sugar Baby ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak atas kupasan yang cukup menarik daripada Profesor Dr. Nabiha Ijlah. Ulama ada dicaci jangan bila tiada menangis meroyan. Yang sedia ada, ambillah manfaat. Ulama mati, petakalah umat. Seterusnya, sudah tentu kita ingin mengetahui sedikit sebanyak personaliti individu yang berkait dengan Sugar Baby ini. Hari ini kita amat bertuah kerana dapat bersama dengan orang yang paling dekat dengan bekas Sugar Baby. Dipersilakan saudari Saidatul Aisyah untuk
pengalaman ataupun cerita tentang sahabat beliau. Dipersilakan. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah tinggal sedilik dengan bekas sugar baby hampir 19 tahun ya. Pada permulaannya, wanita itu mempunyai personality ataupun perwatakan yang sangat ceria. Tetapi semenjak dia berkawan dengan kelompok yang agak berada, dia ingin menjadi seperti kelompok itu. Apa yang saya perasan adalah perubahan yang ketara melalui cara dia berpakaian. Dia berpakaian dengan baju-baju yang berjenama. Bagi saya agak sukar untuk dia dapatkan sebab setahu saya dia datang daripada keluarga yang agak susah. Tapi saya bersangka baik dengan dia. Mungkin duit yang dia gunakan untuk membeli barang baju-baju berjenama itu adalah duit simpanan dia sendiri. Saya bertambah muskil apabila setiap hari dia akan balik lewat malam dan hujung minggu macam tu dia tidak akan pulang ke bilik. Jadi saya agak muskil satu hari saya ada nampak yang dia balik ke bilik dengan kereta yang mewah dan saya nampak dekat dalam tu ada seorang lelaki yang agak tua berpakaian. Jadi balik tu saya tanya dia dan saya tunjukkan bukti gambar dan pada-padanya dia tak nak mengaku. Tapi lepas saya desak-desak dia pun mengakulah bahawa dia terjebak dalam syurga. Jadi sebagai pihak, adakah saudari nampak apa kesan buruk yang terjadi pada diri sahabat? Stand daripada personality dia, dia menjadi semakin senyap dan dia tak mahu dah bergaul dengan kami yang bukan golongan sugar baby. Bagi saya rasa dia takut orang lain tahu kegiatan di sebalik kehidupan dia yang mewah, dia sugar baby yang semua. Dan selain itu, dia pernah juga bergaduh dengan keluarga sugar daddy yang lama, yang sebelum-sebelumnya. Dan kesan yang buruknya adalah pelajaran dia semakin merosot dan bagi saya itu sangatlah membazir dengan yuran yang dibayar. Itu adalah antara kesan-kesan buruk. Jutaan terima kasih diucapkan kepada saudari Saidatul atas perkongsian cerita yang menarik itu tadi. Definisi sugar baby sudah tahu, personality sudah tahu dan kesan juga sudah tahu. Sekarang mestilah kita tertanya-tanya apakah punca yang mendorong seseorang itu untuk merelakan diri menjadi sugar baby. Oleh itu, saya ingin menjemput selaku pengarah untuk menceritakan tentang faktor ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Pengerusi Majlis yang cantik lagi manis. Saya selaku pengarah kepada Pusat Pemulihan Akhlak Wanita akan berkongsi serba sedikit pengalaman saya mengendalikan para wanita yang telah terjerumus di dalam gejala-gejala yang tidak sepatutnya, seperti isu yang sedang kita bincangkan pada hari ini iaitu sugar baby. Jadi di pusat pemulihan kami menyediakan program-program yang membantu sugar baby ini untuk lebih selesa bagi menceritakan kepada kami apakah yang berlaku kepada mereka sehingga mereka mampu menjerumuskan diri ke dalam jalan yang gelap ini. Setelah membuat beberapa program bersama sugar baby yang berada di pusat pemulihan akhlak kami, saya mendapati faktor tertinggi remaja-remaja pada hari ini menyertai aktiviti sugar baby ini adalah faktor keuangan. Tidak dilupakan juga ada sesetengah dari mereka melibatkan diri dalam aktiviti sugar baby ini akibat daripada faktor persekitaran mereka atau lebih tepat mereka terkena kejutan budaya setelah memasuki dunia remaja yang lebih tinggi iaitu pada tahap universiti. Kita mengetahui bahawa laporan berita melaporkan kepada kita statistik mengatakan peningkatan pendaftaran mahasiswa ke dalam aplikasi Sugarboo atau aplikasi untuk mencari sugar daddy ini meningkat ke 40% sejak PKP 1, PKPB, PKPP dan PKP 2. Hal ini dapat membuktikan bahawa faktor keuangan merupakan satu faktor yang sangat tinggi kepada para remaja wanita di luar sana untuk menjadi salah seorang sugar baby. Kita mengetahui bahawa sebagai seorang pelajar seperti Cik Saidatul, dengan desakan hidup yang berlaku kepada mereka, ditambah lagi dengan pandemik yang berlaku pada hari ini yang meruntuhkan ekonomi kita, menjadikan para remaja wanita ini memilih jalan yang lebih mudah untuk menjadi salah seorang daripada sugar baby tersebut untuk mendapatkan wang dan membeli keperluan mereka. Sudah jelas dengan apa yang saya buktikan sebentar tadi tentang situasi kita pada hari ini dan peningkatan peratus mahasiswa yang mendaftar
wanita pada hari ini bagi membanteras mereka untuk terjerumus dalam lembah sugar baby ini. Itu saja daripada saya. Alhamdulillah, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengarah atas perkongsian tentang faktor tersebut. Kini kita tahu, duit bukan segalanya, namun segalanya memerlukan duit. Namun ilmu yang tinggi jugalah dapat menyelamatkan kita daripada lembah maksiat. Seterusnya kita bergerak kepada soalan daripada penonton. Oleh itu, mari kita bergerak ke soalan yang diajukan oleh para penonton. Soalan pertama ditujukan kepada Profesor Dr. Nabihah Ijlah. Soalan ini daripada seorang non-Muslim. Soalannya berbunyi, Prof, kenapa pelajar IPT menjadi pengguna tertinggi aplikasi Sugarbook tersebut? Dipersilakan doktor untuk menjawab persoalan. Baiklah, terima kasih atas soalan daripada non-Muslim tersebut. Perkara ini sangat pada saya memalukanlah kepada pengajar-pengajar di IPTA negara kita kerana kami ini tidak sangka bahawa pelajar-pelajar ada mempunyai masalah yang saya boleh cakap sangat besar kerana maruah mereka yang tergadai dan sanggup mereka meletakkan maruah mereka ini di tempat yang tidak sepatutnya lah. Saya rasa perkara ini tidak sepatutnya berlaku, terutamanya pelajar-pelajar Islam di universiti negara kita kerana mereka ini sepatutnya belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Mereka ini adalah masa depan negara kita dan juga agama kita. Macam mana mereka itu melindungi dan membanteras perkara-perkara yang buruk terjadi kepada negara dan agama kita. Saya merasakan perkara ini berlaku kebanyakannya antara pelajar-pelajar IPTA, sama ada universiti itu universiti tempatan ataupun universiti swasta lah saya kata. Terutamanya universiti swasta, macam kita tahu pembiayaan untuk pelajaran mereka itu sangat tinggi. Ramai pelajar kita mempunyai financial problem, terutamanya tahun ini negara kita menghadapi krisis ekonomi. Ini akan menyebabkan ramai rakyat mempunyai masalah kewangan terhadap keluarga mereka, termasuklah keluarga pelajar-pelajar universiti kita ini. Dan disebabkan hal ini, ramai pelajar seperti Puan Pengarah kata tadi, mereka mengambil cara yang mudah dengan menjebakkan diri mereka dalam isu sugar baby ini. Pada saya rasa isu ini tidak ada jauh bezanya dengan isu pelacuran kerana pelajar ataupun wanita-wanita ini sanggup memberikan maruah mereka kepada lelaki di luar sana dengan hanya ingin menginginkan kepuasan mereka ataupun lebih dengan kata lainnya kerana wang. So saya rasa perkara ini sangatlah perlu dibanteras dengan pihak kerajaan. Perlu memberi dana kepada pelajar-pelajar universiti ini supaya mereka tidak perlu memikirkan masalah kewangan mereka di universiti agar mereka dapat fokus dengan pembelajaran mereka untuk mereka mencapai cita-cita mereka untuk membanggakan diri mereka, family mereka, masyarakat, negara dan juga agama kita. Itu sahaja pendapat saya tentang si persoalan tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Nabihah Ijlah. Semoga kata-kata beliau dapat menjawab soalan saudari penonton sebentar tadi. Soalan seterusnya ini diajukan kepada saudari Saidatul Aisyah. Soalannya berbunyi, apakah tindakan saudari untuk menyelamatkan kawan sebilik tersebut daripada terus melakukan dosa ini, dan bagaimanakah cara saudari supaya tidak terikut dengan apa yang kawan itu lakukan? Alhamdulillah, terima kasih saudari moderator. Jadi bagi menjawab soalan si penyoal tadi, yang pertama, apakah langkah yang saya lakukan untuk mengeluarkan dia daripada dosa sugar baby ini? Sebagai seorang rakan, pastinya saya ada rasa untuk menyelamatkan dia supaya dia tidak lagi meneruskan perbuatan ini. Sebagai seorang rakan yang hari-hari melihat beliau, yang menyaksikan sendiri perubahan dari segi cara hidup sugar baby itu, pastinya saya nampak banyak buruknya dan saya tak ingin dia mendapat akibat yang buruk. Antara langkah yang saya pernah buat sewaktu sebilik dengan dia dahulu, saya ajak dia pergi solat jemaah bersama-sama. Pada masa yang sama, ajak dia mendengar ceramah supaya dia boleh dekatkan diri dengan Tuhan.
Tapi malangnya hanya sekali dua sahaja dia menerima. Tapi tak apa, banyak lagi saya ajak dia pergi makan sama-sama. Tapi saya tidak dihiraukan. Bagi saya mencadangkan bahawa anda yang punya masalah sama dengan saya, supaya membawa rakan yang anda kenali itu berjumpa dengan orang yang sepatutnya. Jalan yang mudah bagi saya, kita sebagai pelajar, bawa pelajar yang punya masalah sugar baby itu kepada kaunselor seperti Profesor Dr. Nabihah. Beliau adalah orang yang sangat berpengalaman dalam psikologi, dalam cara-cara untuk menyelesaikan masalah sugar baby ni. Kerana pastinya mereka mempunyai solusi kepada setiap permasalahan sugar baby. Sebagai contoh seperti yang Puan Pengarah cakapkan, antara faktor sugar baby, masalah kewangan. Mungkin kaunselor boleh cari inisiatif untuk meringankan beban sugar baby. Soalan yang kedua, bagaimanakah saya mengelakkan diri saya sendiri untuk terjerumus dari sugar baby ni? Jujur saya kata, bila saya lihat kawan-kawan yang mewah, pastinya kita pun ada rasa untuk nak jadi macam dia, nak dapatkan baju-baju baru. Tapi saya tahu itu salah. Jadi untuk menghilangkan niat yang buruk, saya akan pastikan saya dekatkan diri saya dulu dengan Allah. Saya banyakkan program-program usrah, ceramah, supaya hati saya teguh dan iman saya kukuh. Bagi saya itulah cara yang terbaik, dekatkan diri dengan Allah, dan insya-Allah berkawanlah dengan orang-orang yang mampu membawa kita ke jalan yang benar, yang akan mengingatkan kita kalau kita ada buat kesalahan. Itu sahaja bagi pendapat saya. Saya harap saya dapat menjawab soalan penyoal tadi. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada saudari Saidatul Aisyah. Semoga kata-kata beliau dapat menjawab persoalan tadi. Berpeganglah kepada bahawasanya yang salah tetap salah dan yang betul tetap betul. Semoga kita terhindar daripada terjerumus ke lembah maksiat. Seterusnya, mari kita beralih ke persoalan yang terakhir insya-Allah, dan soalan ini ditujukan kepada Puan Pengarah. Soalannya berbunyi, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah sugar baby di Malaysia ini? Dipersilakan Puan Pengarah. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari moderator. Jadi bagi menjawab persoalan tersebut, saya ingin mengemukakan pandangan saya dahulu tentang langkah yang telah kerajaan lakukan pada hari ini, iaitu dengan menyekat aplikasi Sugarbook, di mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi untuk para remaja ini mencari sugar daddy mereka. Aplikasi tersebut merupakan lubuk pertama yang menjadi tumpuan para remaja dan sugar daddy di luar sana untuk mencari pasangan mereka. Jadi langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan pada hari ini amatlah saya puji dan saya sokong. Selain daripada langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, seperti di pusat kami melakukan pelbagai aktiviti kerohanian bagi wanita-wanita di pusat kami supaya mereka tetap teguh dengan bahan yang telah mereka lakukan dan memastikan diri mereka tidak lagi terjerumus ke dalam lembah yang gelap yang pernah mereka lalui sebelum ini. Bagi saya, aktiviti kerohanian ini amatlah membantu para wanita dan para remaja di luar sana untuk mengelakkan diri mereka terjerumus sekali lagi ataupun terjerumus buat kali pertama dalam lembah maksiat ataupun lembah sugar baby ini. Selain itu, pandangan saya, aktiviti forum yang dilakukan oleh kita pada hari ini juga merupakan salah satu penyumbang utama bagi membendung masalah sugar baby ini daripada berleluasa. Hal ini kerana dengan memberi kata-kata ataupun memberi kesan-kesan buruk, menampakkan pada mereka faktor-faktor yang berlakunya dan apakah kesan jangka masa panjang dan jangka masa pendek kepada pelaku sugar baby ataupun sugar daddy tersebut, mampu membuka mata masyarakat di luar sana daripada terus-menerus menyokong isu pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, ada beberapa rakyat Malaysia yang kurang rasional dengan membuat keputusan menyokong tindakan para pelajar IPT, IPTA, IPTS untuk menjerumuskan diri bagi mendapatkan wang untuk pelajaran mereka melalui jalan yang salah ini. Dengan ini, saya merasakan langkah-langkah yang sangat efektif oleh pihak kerajaan sendiri dan langkah-langkah yang mana-mana pusat pemulihan lain telah lakukan serta forum-forum sebegini mampu membanteras isu sugar baby ataupun isu-isu lain yang berlaku di negara kita untuk terus berleluasa. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap dengan pencerahan yang telah saya beri dapat menjawab soalan yang sebentar tadi. Terima kasih.
Alhamdulillah, itu dia sebanyak mungkin perkongsian daripada Puan Pengarah kita. Semoga dapat menjawab persoalan saudari tadi. Hati gajah, hati kuman, dicarik-carik, dikerat-kerat. Ilmu bermanfaat, dijadikan pedoman, buat bekalan menuju akhirat. Semoga segala penyampaian daripada tetamu terhormat kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dengan berakhirnya pantun saya tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi mendengar dan terima kasih diucapkan kepada semua tetamu yang sudi hadir pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.